Action. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Kriau Tak Kriau. Okay, hari ini bersama anda host Alif dan panel yang kita paling cintai dari segi akhlaknya, dari segi perwatakannya. Okey, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aman, nombor metik 3BS 03 Okey, Amal. Encik Amal lah saya panggil. Apa yang kita akan kongsikan pada hari ini dan kes apa yang Encik Amal akan kongsikan kepada kita semua? Okey, baik. Untuk kes pada hari ini sangat menarik. Dia mengenai saman fitnah. Baik. Kes yang bernama Tijanting Handicraft Sedang Berhad and Another lawan Utusan Melayu Berhad and Others 2001. Baik, dalam kes ni ia mengenai saman fitnah. Saya nak ceritakan dulu pihak-pihak yang terlibat. Tapi kita akan ambil keputusan mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ni. Baik, pihak yang terlibat, ya, kita tahulah antara plaintiff dan defendant. Ya. Sebab ini belum masuk Mahkamah Rayuan lagi. Okey, pada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, 2 plaintiff dan 4 defendant. Baik, untuk 2 plaintiff yang terlibat adalah, pertama, ia adalah seorang ahli perniagaan penghilangan material batik, dan yang kedua adalah seorang pengarah urusan. Itu dari segi pihak plaintiff. Itu plaintiff lah, ada 2. Betul. Okey. Sekarang kita nak cerita pasal defendant. Terdapat 4 defendant. Oh my. Betul. 4 defendant semua dalam bahagian Utusan Melayu. Baik, saya nak terangkan sikit 4 defendant. Yang pertama, seorang penerbit di Utusan Melayu tersebut. Oh. Dan yang kedua, seorang penyunting di dalam majalah wanita yang diterbitkan oleh Utusan Melayu. Dan yang ketiga, seorang wartawan. Dan keempat, seorang ahli pencetak majalah wanita. Okey Amal, sekarang ni kita orang dengan saya nak dengar apa fakta kes yang saya rasa macam menarik dalam kes ni, sebab ramai kalau korang tengok kan. Okey, sila perkongsikan. Okey, kita nak cerita fakta kes bagaimana kes ni dibawa ke mahkamah dulu lah kan. Sebab apa? Sebab suatu kes dibawa ke mahkamah. Baik, fakta kes saya ringkaskanlah sebab pada mahkamah tinggi kan. Plaintiff pertama yang merupakan syarikat yang ditubuhkan untuk menjual produk batik yang dicipta dan diilhamkan merupakan plaintiff yang kedua. Okay, kita ingat ada 2 plaintiff, plaintiff pertama dan plaintiff kedua. Jadi pihak yang memfitnah tadi adalah pihak defendant. Okay, pihak defendant ni dia telah memfitnah dengan membuat satu artikel di dalam majalah wanita dalam Utusan Melayu. Dan dalam majalah wanita tu, dalam satu artikel tu mereka memberikan tuduhan lemparan tomahan terhadap pihak-pihak plaintiff. Encik Amal, tadi Encik Amal dah terangkan fakta kes dan apa yang perbuatan defendant buat kepada plaintiff, betul? Okay, kat sini mesti ada isu yang membangkitkan. Betul. So, cerita sikit dekat kita semua ni. Okey, ini agak panjang sedikit lah. Oh, panjang? Ya, tapi saya nak tambah-tambah sedikit. Okey, boleh. Okey, dia cerita dia begini. Penulis tu, pihak defendant, dia telah memfitnah yang saya ceritakan tadi dalam satu artikel dalam majalah wanita lah kan. Apa yang dituliskannya mengenai keluaran baju batik oleh pihak plaintiff. Baik, pihak defendant dia telah memberikan tomahan dan fitnah yang tidak dapat dibuktikan sendiri. Seperti contoh, dia cakap sakit hati melihat baju pihak plaintiff, pihak corak batik dan sebagainya. Dia kata tidak eksklusif, warna yang tidak harmoni. Jadi itu merupakan salah satu tomahan, fitnah terhadap pihak plaintiff. Tapi baik, sebelum tu Encik Alif Haikal, saya terlupa. Bagaimana keadaan ni? Saya terlupa nak menceritakan di mana keadaan ni berlaku. Okey, ada keadaan dia Yes, semua. ada keadaan. Okey, Betul. cerita Encik Amal. Baik, keadaan ni berlaku ketika pihak plaintiff diarahkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk membekalkan pakaian batik kepada semua ketua negara yang menghadiri persidangan APEC. Apakah itu APEC? Apex. Apex Ya, betul. Saya tak tahu. Tak apa, saya tolong. APEC bermaksud ASEAN Pacific Economy Cooperation. Oh, panjang. Jadi bahasanya adalah kerjasama ekonomi serantau Asia Pasifik. Jadi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ni dia suruhlah pihak Tijanting Handicraft ni untuk menyediakan pakaian batik bagi wakil-wakil Malaysia yang menghadiri APEC tersebut. Jadi pihak responden ni, minta maafkan saya, pihak defendant ni dia telah datang ke APEC tu lah untuk buat liputan dah, diorang wartawan apa semua.
waktu itulah berlakunya. Ya, waktu itulah berlakunya tomahan dan fitnah. Jadi pihak defender ni, diorang jadi wartawan di sana, bila diorang lihat je pakaian yang dikeluarkan oleh pihak plaintiff, masa itulah berlakunya tuduhan palsu yang dianggap palsu ketika itu dalam artikel-artikel mereka. Okey Amal, tadi Amal dah terangkan kat kita semua yang isu kes ni dan apa yang terjadi kepada plaintiff, kepada defender kan. So kat sini saya nak tahulah apa Mahkamah Tinggi putuskanlah kat sini. Baik, sebelum nak masuk ke Mahkamah Rayuan, kita mesti tahu putusan Mahkamah Tinggi, betul? Betul. Baik, untuk Mahkamah Tinggi, hakim yang bijaksana telah memberikan pihak plaintiff sebagai contoh melemparkan tomahan dan kritikan tanpa mengambil peduli sama ada yang dinyatakan terhadap plaintiff itu adalah benar atau tidak. Malah kritikan yang dilemparkan pada batik plaintiff, batu keluaran pihak plaintiff, melebihi batas-batas kritikan yang adil dan betul dan ianya penuh dengan niat jahat. Oleh itu, dengan mengikut segala fakta yang dibentangkan dalam mahkamah, pihak defendant telah diperintahkan untuk membayar pampasan dan ganti rugi kepada pihak plaintiff pertama sebanyak RM300,000 dan plaintiff kedua sebanyak RM700,000 di atas artikel dalam majalah wanita yang berbaur fitnah tersebut. Jadi saya akan ceritakanlah kenapa dia punya amount RM300,000 dan RM700,000. Malah mahkamah memerintahkan plaintiff iaitu pihak kedua mendapat pampasan ganti rugi teruk sebanyak RM300,000 lagi disebabkan perilaku defendant sepanjang kes berjalan. Baik, kita sudah dapat keputusan Mahkamah Tinggi. Barulah kita masuk ke Mahkamah Rayuan. Bagaimana terjadinya di Mahkamah Rayuan? Akibat ketidakpuashatian pihak defendant. Ini saya yang tanya awak. Betul. Saya tanya awak balik. Bagaimana yang berlakunya di Mahkamah Rayuan pula? Okey. Bagaimana berlakunya di Mahkamah Rayuan? Sebab pihak defendant ketika itu 4 orang tu. Plaintiff 2, defendant 4. Tak puas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Standard tak berhati kalau banyak mahkamah. Betul, sebab itu. Jadi dia buat ke Mahkamah Rayuan. Bila ke Mahkamah Rayuan, role dia bertukarlah. Yang pihak defendant ketika itu tukar kepada pihak perayu, pihak plaintiff tukar kepada pihak Responder. Betul. Okey Amal. Sekarang ni kes kita dah berpaling kepada Mahkamah Rayuan, betul? So kat sini, defendant tadi dah jadi perayu kat sini. Betul. Apa yang dia nak bangkitkan, apa yang dia tak puas hati kat sini? Cuba cerita sikit. Baik, soalan yang baik Encik Alif Faikal, terima kasih. Baik, ingin saya ingatkan kembali yang ketika Mahkamah Tinggi pihak defendant telah perlulah membayar ganti rugi terhadap pihak plaintiff, iaitu secara totalnya 1.3 juta. Banyak kepada 2 orang plaintiff tersebut. Jadi pihak perayu ketika ini yang tidak puas hati, dia kemukakan 4 sebab kenapa dia nak bawa ke. Ya, sebab kan? Betul. Yang pertama, mengenai batik itu sendiri. Pihak perayu telah merayu di Mahkamah Rayuan yang berkata batik yang merupakan satu kerja seni apabila dipertontonkan, iaitu diseragamkan, dipakaikan di efek tersebut kepada orang awam, seterusnya bolehlah dikomen dan dikritik oleh mana-mana orang awam kerana ia merupakan komen ikhlas dan tidak digerakkan oleh niat jahat itu sendiri. Jadi kita maksudnya apa fahaman perayu ni, dia kata bila kau dah pakai baju tu di khalayak ramai, jadi kau kena terimalah kutukan, kritikan. Baik, itu yang pertama. Alasan yang kedua, untuk menentukan sama ada artikel yang ditulis oleh pihak-pihak perayu di dalam putusan perayu adalah fitnah atau tidak, pertimbangan oleh pihak mahkamah hendaklah dibuat pada versi asal secara keseluruhannya berbanding terjemahan Inggeris. Baik, itu yang ketiga. Yang ketiga, keputusan bahawa pihak responden merupakan alter ego kepada responden pertama adalah salah. Salah. Alter ego ni, sebab saya sudah kata pihak peneliti ada 2, pihak responden ada 2 kan. Alter ego ni merupakan kawan rapat, orang kata memang sifat tu yes. Betul. Jadi yang keempat, ganti rugi yang di-awardkan adalah keterlaluan kepada pihak perayu yang dipengaruhi oleh budaya yang wujud di dalam awardkan ganti rugi. Jadi empat-empat tu memang inilah sebab lah. Betul, sebab perayu merayu di Mahkamah Rayuan.
Okey, Encik Ahmad. Tadi kita dah sembang pasal kenapa sebab Betul. si defendant ataupun Merayu lah. Betul. kenapa dia bawa ke mahkamah rayuan. Betul. So kat sini boleh Amal Tuan Encik Amal cerita sikit apa yang berlaku dalam mahkamah rayuan. Okey, betul. Kita dah tahu sebab-sebab Merayu kan. Sebelum tu mahkamah rayuan ada dah sekarang. Betul. Sebab kes ni berlaku pada 2001. Okey. Silakan. Okey, baik. Saya masukkan sedikit. Okey, pada mahkamah rayuan tu memang tak nafikanlah bahawa yang terjadi kat situ adalah fitnah. Merupakan satu fitnah yang dilakukan oleh perayu lah. Jadi kita tahu remedi utama dalam fitnah ni adalah pemberian ganti rugi terhadap pihak yang difitnah. Memandangkan fitnah yang dilakukan oleh pihak perayu ni dia termasuk dalam Seksyen 6 Akta Fitnah 1957 yang memperuntukkan tidak perlu membuktikan kerugian khas. Okey. Jadi walaupun tuntutan ini mengandungi tuntutan untuk fitnah barang berkaitan dengan perayu pertama dan untuk fitnah berkaitan dengan perayu kedua, perlu dinyatakan sendiri dalam perbicaraan tersebut bahawa telah mendapati kes untuk sindiran. Okey. Dia ambil faktor dia sindiran. malu lah. Betul. Yes, dan ini boleh memberi peningkatan seperti yang didapati sebelum ini. Kerana sebab tindakan yang dilakukan oleh pihak perayu itu berasingan berkaitan dengan setiap perayu, iaitu 4 perayu. Namun memandangkan perayu-perayu tidak memohon untuk mengubah bagi memasukkan sebab tindakan berasingan, jadi mahkamah telah mentimbangkan pemberian berasingan di bawah pembicaraan ini. Jadi dalam pertimbangan pemberian ganti rugi yang tepat, mahkamah berhak mengambil kira perayu, kedudukan dan status mereka dalam masyarakat serta sifat-sifat yang mereka lemparkan fitnah tersebut, cara skala yang telah berlaku dan juga sikap angkuh perayu-perayu berbanding dengan keturutan dan keperitan yang ditunjukkan oleh perayu kedua semasa pembicaraan tersebut berlaku. Okey. Jadi sebelum nak jatuhkan sebarang ganti rugi ni kan sebagai remedi tu, jadi mahkamah telah mengambil pelbagai faktor dan soal untuk jumlah tersebut. Sebab ini rayuan kan, jadi dia perlu semula lah. Jadi memang betul artikel yang ditujukan dalam majalah wanita tersebut mengenai baju batik di efek merupakan sebuah fitnah yang serius terhadap barang-barang yang pihak responden punya. Dan kata-kata yang dilemparkan itu dipersoalkan. Adakah ia tuduhan yang serius terhadap kedua-dua pihak dan sebagai pengeluar barang untuk orang-orang masyarakat tertinggi, iaitu pihak-pihak kementerian lah dalam efek tersebut. Dan didapati kedua-dua fitnah itu, iaitu fitnah barang dan fitnah biasa, tersebut muncul dalam penerbitan yang bereputasi dan berpengaruh. Kita tahu tulisan Melayu ni merupakan betul. Jadi orang memang akan baca ketika tu. Jadi memang kerosakan itulah dengan edaran di seluruh negara, termasuk Singapura dan Brunei, bukan setakat di Malaysia. Jadi itu. Dia bukan setakat di Malaysia. Majalah wanita ni juga telah diedarkan di Singapura dan Brunei. Jadi dia berskala bulanan dan dibaca secara umum, bukan sahaja wanita, seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan. Alright gang, tadi kita dah dengar apa perbicaraan dalam mahkamah rayuan. Sekarang ni Encik Amal, kita nak tanya apa yang diputuskan oleh mahkamah rayuan. Baik, apa yang diputuskan dalam mahkamah rayuan mestilah disertakan dengan alasan hakim apa. Baik, saya ingin ceritakan di sini apa yang diputuskan oleh mahkamah, iaitu mahkamah telah memutuskan ganti rugi dikurangkan kepada RM250,000. Jadi alasan penghakimannya saya ingin ceritakan sedikitlah. Yang pertama, fotografi yang diterbitkan dalam majalah wanita tidak diambil semasa pameran material batik sutera kepada orang awam dan ataupun dipamerkan oleh responden, kerana itu bukanlah bertujuan untuk menarik kritikan. Dan orang yang berkritik itu sendiri bukanlah seorang pengkritik seni yang layak. Faham. Jadi kita baca. Jadi orang biasa-biasa. Orang biasa je yang bagi hujahan kritik dia. Jadi yang kedua, kataan-kataan yang digunakan dalam memberikan tuduhan itu jauh melampaui had komen wajar dan kritikan yang adil. Dari segi bahasa
dari segi tingkah laku, dari segi berfikiran dengan waras, walaupun tegak prejudis pandangannya, secara jujur akan menggunakan benda-benda fakta tersebut. Baik, dan mahkamah juga melihat kepada keterangan secara keseluruhan kedua pihak tersebut dan terutamanya kepada kandungan artikel itu sendiri, apa yang ditulis. Di dalam artikel tersebut ia diadu dan pembelaan yang diutarakan. Artikel adalah suatu sumber yang teruk kepada barangan responden pertama dan memberikan kerosakan kepada pihak-pihak responden. Jadi hakim ini sendiri juga gagal membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila mendapati bahawa artikel yang diadukan dalam majalah wanita tersebut yang diterbitkan di dalam surat khabar, apabila fakta sebenarnya ia diterbitkan dalam penerbitan yang terhad. Okey, sangat panjang Dia putuskan alasan berhakiman, betul. Okey, sekarang boleh cuba Ahmad cakap apa, ringkas-ringkaskan lah bagi kita punya audiens semua bangun balik seronok dengar. Faham, baik. Bangun! Okey, baik. Bagi saya, ringkasan dalam kes ini, kita dapat tahulah kerana mulut badan binasa. Ya, betul. Ayat ni saya suka. Ya, jadi apa-apa yang dilontarkan terutamanya kepada pihak wartawan, mestilah berdasarkan sumber-sumber yang betul supaya tidak berlakulah seperti kes-kes yang berlaku dalam Terjantin Handicraft Sdn Bhd melawan utusan Melayu. Okey, Encik Ahmad. Tadi kita dah settle Betul. pasal putusan mahkamah semua. Betul. Sekarang ni saya nak tanya lah Encik Amal pasal lah. Orang cakap pandangan Encik Amal dalam tentang kes ni. Baik, bagi saya sendiri, pandangan saya, apa yang diputuskan, apa yang dikeluarkan oleh mahkamah itu wajarlah bagi saya. Sebab ini dia berkaitan dengan saman malu. Jadi bila saman malu ni, ialah pihak mahkamah telah mengambil tindakan yang wajar, mengambil kira-kira faktor-faktor apa yang berlaku. Jadi kalau ialah pihak-pihak yang terkena saman, yang terkena fitnah tu pun berlaku kerosakan, yang itu dari segi diorang punya bisnes merundum akibat kritikan-kritikan fitnah. Jadi bagi saya, kedua-dua pihak mahkamah telah berlaku adil dengan mengambil kira faktor-faktor. Dan ya, saya sangat setujulah yang pihak utusan Melayu ni tetap harus dikenakan ganti rugi terhadap pihak Terjantin. Alright, kat situ Ahmad dah bagi tahu dia punya pandangan. Maksudnya apa? Berakhirlah kita punya Keria Podcast kita pada malam ini dengan boleh lah kan? Boleh. Santai kan? Santai. Alright, hari ini kita disponsor oleh minyak wangi Sakina. Minyak wangi yang terbaik di Nusantara. Maksudnya ini berakhirlah kita punya Keria Podcast. Hashtag Cik Amal. Keria tak Keria. Terima kasih, saya nak terima kasih kepada Amal kerana datang kepada podcast. Terima kasih juga menyebut saya. Alright, kat situ sekian dari kami Keria Podcast. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciao.